Terima kasih, Tan Sri. Saya merujuk kepada 04000 Perumahan Negara, Landscape Negara 06000 dan kawal salia Kementerian. Tan Sri, betul. Nombor satu mengenai perumahan negara. Saya nak tahu apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan supaya rumah-rumah yang dibina oleh kerajaan mampu milik dan sebagainya, selepas satu waktu masa ia akan dijual kepada penduduk di sana. Dan berkaitan dengan ini, baru-baru ini lebih kurang sebulan dulu, KSU Kementerian telah datang ke Wallacott Ipoh dan masa itu saya pun ada di sana, walaupun saya tidak dijemput, saya pergi ke sana dan saya difahamkan kerajaan akan menyalurkan beberapa dana wang untuk membina balik. Dan apakah terkini mengenai perkara tersebut? Adakah pemilik-pemilik atau penduduk di sana yang telah duduk lebih dari 60 tahun, 70 tahun akan diberi rumah-rumah? Apakah dasar dan apakah proaktif measure oleh kerajaan supaya pihak-pihak yang pendapatan kurang ini, yang miskin, dapat rumah atau sekurang-kurangnya dapat rumah mampu milik? Dan juga di Jalan Sungai Pari di Ipoh ada beratus-ratus rumah yang telah dibina oleh Kementerian Perumahan. Adakah rumah-rumah itu pada dasarnya akan dijual kepada pihak-pihak yang duduk di sana seperti di lain-lain negara, seperti di UK dan sebagainya, di mana pada satu waktu masa selepas mereka telah milik duduk 5 tahun dan sebagainya, rumah itu dijual dengan harga yang murah, kalau boleh tanpa faedah, dan ini akan lagi empower pihak-pihak yang berpendapatan kekurangan. Lagi satu adalah landscape negara. Berkaitan dengan landscape, saya nak tanya, pada tahun 2004-2005 satu dasar telah dilancarkan oleh kementerian dengan Dewan Bandaraya Ipoh untuk menaik taraf sungai-sungai, terutamanya Sungai Kintai dan Sungai Pari di Ipoh. Dan dalam proses tersebut, Tan Sri, betul, banyak tempat-tempat yang sedia ada perniagaan itu semua telah dialihkan dan dikatakan monorail akan dibina, titik-titik yang baru akan dibina. Ini sudah lebih 10 tahun. Saya dah tanya satu soalan berkaitan dengan perkara ini lebih dari 10 tahun dulu. Kerajaan kata ya, pada dasarnya kita setuju, kerajaan persekutuan kata kita setuju, ya, kita akan melancarkan dan akan mengimplementasikannya. Tapi setakat ini tidak ada usaha untuk menolong hal ini. Dan dalam keadaan ini, kerana kekurangan parking bay, di mana tempat itu telah diambil oleh untuk membina perniagaan baru, maka Old Town is slowly dying oleh kerana dasar yang dilancarkan, yang diimplementasikan oleh kementerian. Dan apakah kawal selia kerajaan dalam kerajaan tempatan berkaitan dengan pembinaan 2 kondominium di Koil dekat Batu Caves, di mana Yang Berhormat sendiri telah mengulas beberapa kali. Jangan kita mengambil siapa yang patut disalahkan dalam perkara ini, tapi kita tahu bahawa ahli majlis, Haji Majlis Barisan Nasional lah yang telah meluluskan projek tersebut, termasuk kawan kita Senator Koilan, dan kemungkinan lain-lain ahli parlimen juga terlibat dalam perkara ini. Pasal itu mereka menjadi ahli majlis mesyuarat, dan hingga sekarang, walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa jika kerajaan Selangor mengalih balik kepada barisan, ia akan dibatalkan. Don't give all this false sweetness. Apa tindakan yang telah diambil terhadap kaunselor-kaunselor tersebut? Adakah mereka telah disingkirkan atau satu pelajaran yang mereka telah belajar supaya kita dapat kepada semua ahli majlis negara ini bahawa apa yang dibuat semasa menjalankan tugas adalah public duty. Don't shrink in this public duty. Adakah ia telah dibuat? Tidak. Sehingga sekarang, Tan Sri, betul, mereka tidak minta maaf. Mereka menjadi Maharaja Lela, nothing worry about, buat apa you suka. Dan menteri berkenaan dan juga Perdana Menteri mainkan politik, mesalahkan kerajaan sekarang, mengatakan bahawa patut ia boleh dibatalkan, tetapi let's not mislead the public. Yang kita mesti tahu, bottom line itu diluluskan oleh
pada tahun 2007 diluluskan oleh ahli-ahli Majlis Barisan Nasional. Lepas tu telah sekarang dia become a baby, an unwanted baby with kerajaan pakatan. Tetapi kita telah pun menumbuhkan satu jawatan kuasa untuk menyiasat perkara tersebut. Tetapi pada hakikatnya, saya nak tahu apakah mesej yang dihantar oleh kementerian yang berhormat kepada semua majlis tempatan negara ini. Apa yang kita telah pelajari dari satu keadaan yang patut tidak berlaku? Adakah satu mesej, adakah semua ahli-ahli jawatan kuasa yang lain, jawatan kuasa atau ahli-ahli majlis telah dipanggil, tunjuk ajar, diberitahu, panduan dan sebagainya, supaya mereka tidak lagi menjadi satu burden, satu lalai dalam kerja mereka. Tapi sehingga sekarang tidak ada. Hingga sekarang satu ahli pun yang menjadi ahli jawatan kuasa dan ahli majlis di sini belum lagi tindakan diambil, belum minta maaf kepada pihak-pihak yang berkenaan, dan tidak ada tindakan disiplin dalam parti. Menunjukkan yang berhormat menteri, saya selalu kata tapi saya kurang faham lah. You in government but not in power. Tangja pu tangjian. You in government but without power. You are kementerian dengan izin. Yang berhormat adalah satu menteri perumahan, but actually no power perumahan. Menteri majlis tempatan tidak ada kuasa, no power. MCA, inilah keadaan. Sebenarnya yang berhormat walaupun tidak ada kuasa perlu beritahu apakah kuasa yang perlu supaya tindakan susulan dapat diambil. Itu yang mustahil dan saya betul, kerana kalau tidak ia memberi satu mesej bahawa semua ahli majlis, semua pegawai-pegawai ini boleh suka buat apa saja. Saya lagi ingat 5 tahun dulu saya ada bawa satu perkara di mana masa itu Setiausaha Parlimen, iaitu yang berhormat Segamat, di mana beliau telah pergi ke Shah Alam untuk memberhentikan satu perubahan kuil. Ahli-ahli majlis dan kaki tangan katakan, you tak ada kuasa, jangan mari sini lah, jangan mari kacau lah, pergi dah. Itu menunjukkan korang ajar punya attitude. Tidak ada kuasa kepada yang berhormat. Saya kesianlah yang berhormat, kerana yang berhormat pun seorang peguam, tapi tak arif dalam bahawa kekurangan dan kehakisan kuasa-kuasa yang tidak ada, yang mengatakan, menunjukkan bahawa yang berhormat ini tidak boleh berusaha untuk menyelesaikan perkara ini. Itu sebab dari dulu sampai sekarang, dari tahun 1966 penubuhan parti DAP, kita katakan there must be local election supaya semua ahli majlis dipilih oleh orang ramai di sana. Dan adakah kerajaan setuju bahawa oleh kerana kesalahan-kesalahan, kelalaian ini, kerajaan sudi bahawa mengimplementasikan pemilihan semua ahli majlis negara ini? Kalau tidak, kenapa tidak? Kerana ini adalah satu perkara yang fundamental, yang ratepayers, taxpayers perlu ada satu say, perlu ada satu di mana mereka dapat membuat pandangan mereka, boleh memberi pandangan mereka, boleh beritahu kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya ikut apa kehendak di satu kawasan. Itu saja, Tan Sri.